Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Sebelum wujudnya media sosial dengan kepesatan platform digital pada masa kini, industri penerbitan majalah sangat luas di Malaysia. Ramai remaja 70-an hingga 90-an yang membaca majalah pada ketika dahulu. Ia boleh dikatakan berpuluh majalah yang diterbitkan dan ditawarkan kepada pembaca saban bulan. Pembaca akan selalu menantikan setiap naskah yang dihasilkan yang menjadi satu karya untuk mereka membacanya. Ketika itu, jualan satu-satu majalah boleh mencecah hingga berpuluh ribu unit pada setiap keluaran. Bahkan ada sesetengah edisi boleh menjangkau sehingga beratus ribu unit. Majalah pada waktu itu bukan sahaja mengenai artis, dunia filem dan nyanyian, bahkan memberikan pelbagai isi cerita seperti tips kecantikan, fashion, percintaan, bacaan zodiak, kisah seram dan isu-isu semasa. Namun dengan kebangkitan dunia digital pada masa kini, majalah tidak lagi dipedulikan atau digunakan oleh pembaca dan dunia majalah serta pencetakan semakin menguncup dan akhirnya banyak yang kecundang. Berikut adalah majalah yang pernah mempunyai peminatnya tersendiri tetapi kini sudah tiada di pasaran. Bagi mereka yang membesar lewat 40-an hingga awal 2000 pasti mempunyai kenangan dengan majalah Mastika, iaitu sebuah majalah bercorak kisah misteri, seram, masyarakat dan pengetahuan umum yang sangat popular pada satu ketika dahulu. Majalah Mastika merupakan sebuah majalah berbahasa Melayu yang diterbitkan secara bulanan. Ia mula dikeluarkan pada 1 Jun 1941 dan di sepanjang penerbitannya, majalah Mastika telah dikemudi dan diperkemas oleh beberapa orang tokoh. Tokoh-tokoh tersebut merangkumi Abdul Rahim Kajai sebagai pengarang pertama, kemudian diikuti oleh Tan Sri Abdul Samad Ismail, Munir Ghazali, Eid Samad Said dan Zainul Fakir. Majalah ini mendapat sambutan masyarakat sehingga tahun 2007 majalah ini telah memegang rekod jualan tertinggi selama 10 tahun berturut-turut. Setakat 2016 majalah Mastika memegang rekod sebagai majalah tertua dan tertinggi edarannya di Malaysia. Bagaimanapun, populariti atau zaman kegemilangan majalah Mastika mula merudum apabila dunia semakin moden dan dunia penerbitan mula beralih kepada majalah digital. Berita sedih itu diumumkan majalah Mastika menerusi laman sosial mereka dengan mengumumkan naskah untuk bulan November 2018 adalah naskah terakhir mereka, yang mana ia menjadi salah sebuah majalah Melayu tertua, iaitu selama 77 tahun sejak tahun 1941. Rata-rata peminat Mastika meluahkan rasa sedih kerana menganggap majalah terbitan utusan karya Sendirian Berhad itu mempunyai nilai sentimen tersendiri dalam kehidupan mereka. Ujang ialah majalah kartun humor Malaysia. Ia lahir setelah pelukis dan kartunis Ibrahim Anon yang lebih dikenali dengan nama penanya Ujang menerbitkan sendiri pada tahun 1993 di bawah syarikat Karisma Publications. Majalah Ujang pada awal penerbitannya yang pertama kelihatan sebuah himpunan buku lakaran pelukisnya dengan lakaran konsep majalah itu untuk isu seterusnya. Dengan moto majalah lawak antarabangsa, majalah Ujang berjaya menjadi sebuah majalah humor yang diminati ramai dan watak-watak seperti Mat Dispatch, Tok Moh, Pakcik Kordi dan lembu beliau, Katok Katok dan lain-lain lagi. Kartunis Ujang telah menggunakan nama pena itu sejak 20 tahun. Sebelum beliau menyertai Moy Publication Sendirian Berhad, Ujang berada di bawah Moy setelah Datuk Mat Osman Haji Yusof, iaitu Moy bekas penerbit Usop Sontorian memiliki pegangan yang penuh terhadap Karisma Publication Sendirian Berhad. Majalah Ujang diterajui oleh kartunis-kartunis seperti Lengkuas, Nik, Bacang, Bawang, Manggis, Lepat, Ciku, Lalang, Papan, Buluh, Sukun, Bijan dan Koyum, Ai dan Ubi. Namun usia komik yang dikatakan antara yang terkemuka di negara ini tidak panjang apabila majalah yang menggunakan tagline lawak antarabangsa itu telah dihentikan penerbitannya. Ia berikutan penutupan syarikat penerbitan majalah tersebut, iaitu Moy Publication, yang secara rasminya telah menghentikan operasinya pada 6 Ogos 2015. Berita penutupan syarikat ini mengundang rasa sedih kerana dalam diam-diam ia sudah menjadi sebahagian daripada warisan rakyat Malaysia.
Blue Ink merupakan sebuah syarikat penerbitan majalah terbesar negara yang sudah beroperasi sejak 1974 dan telah menerbitkan beberapa majalah terkenal antaranya Clio, Cosmopolitan, Female, Glam Deco, Her World, Jelita, Marie Claire, Harper's Bazaar, dan Glam. Malangnya, Blue Ink Holdings Malaysia BIHM Group telah menamatkan operasi pada 30 April 2020 dan secara tidak langsung semua majalah yang diterbitkan oleh syarikat tersebut telah dihentikan penerbitannya. Penutupan operasi penerbitan cetak dan digital berlaku disebabkan cabaran digital dan wabak coronavirus COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Perniagaan itu telah merosot sejak beberapa tahun lepas akibat penyusutan pendapatan serta angka edarannya. Oleh itu, lembaga pengarah memutuskan menghentikan operasi bahagian cetak dan digital Blue Ink. Situasi kritikal yang dihadapi oleh organisasi media sudah dijangka sebelum ini dan keadaan itu berlaku kerana pembaca dan pengiklan mula beralih kepada medium digital. Pengurangan iklan menyebabkan organisasi media menghadapi kekangan kewangan yang agak kritikal. Utusan Karya Sendirian Berhad UKSB ialah syarikat penerbitan buku dan majalah Malaysia dan anak syarikat milik penuh kumpulan utusan. Ditubuhkan pada 1 Oktober 2003, ia bermula sebagai jabatan majalah di Jabatan Pengarang Utusan Melayu. Sejarah penerbitan majalahnya bermula pada 1941 apabila majalah Melayu pertama diterbitkan iaitu majalah Mastika. Peranan yang dimainkan oleh majalah seiring dengan peranan Akbar meniup semangat nasionalisme Melayu berjuang untuk kemerdekaan negara ini. UKSB memainkan peranan sebagai penerbit majalah-majalah inovatif dan berinformasi, keluaran kumpulan utusan untuk semua lapisan umur masyarakat Malaysia termasuk Brunei dan Singapura. Berikutan pembubaran kumpulan utusan dan penutupan utusan Malaysia pada 9 Oktober 2019, Utusan Karya dan semua majalah terbitannya dihentikan operasinya. Selain majalah Mastika yang dihentikan penerbitannya terlebih awal, majalah yang lain terpaksa dihentikan adalah Wanita, Saji, URTV, Hijab Fashion, majalah Hai dan beberapa lagi yang lain. Kemunculan teknologi yang berasaskan internet telah mengubah lanskap pembangunan negara daripada pelbagai aspek, terutamanya kepada pembangunan industri media. Jika dahulu media cetak menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk mendapatkan maklumat, tetapi kini dengan adanya media digital, semua hanya di hujung jari. Seiring dengan industri teknologi yang kian pesat membuatkan industri akhbar cetak ini mempunyai masa depan yang malap, sukar dan tidak menentu. Berita tentang penutupan beberapa buah akhbar terkenal di Malaysia sedikit sebanyak telah menimbulkan persoalan tentang masih relevankah lagi industri akhbar cetak di negara ini dan sampai bilakah syarikat yang masih beroperasi dan industri cetak ini mampu bertahan serta bersaing dengan industri teknologi kini. Sekian.